Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 389 daripada buku Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Muka surat 389. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibni Abbas radhiyallahu anhu, Allah tidak akan menerima sembahyang seseorang kamu selagi dalam perutnya ada sesuap dari yang haram. Berkata pula Ibni Umar radhiyallahu anhu, sekiranya kamu sembahyang hingga bongkok dan kamu berpuasa hingga badan kamu menjadi seperti lidi, yakni kurus kering, tidak akan diterima semua itu dari kamu, melainkan amalan yang dibuat dengan wara' yang sungguh-sungguh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bimuradih. Walillahil hamd billahi taufiq. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dapat meneruskan dari kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan keadaan kita dirahmati, diberkati serta diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama dapat kita memahami apa yang kita bicarakan pada malam ini, dan insya-Allah juga dapat kita mengamalkan mana sepatutnya. Berdasarkan kepada tajuk yang kita sedang bicarakan pada beberapa minggu yang lalu, berhubung dengan perihal haram, syubhah dan baik, ya, merupakan satu perkara yang cukup penting dalam kehidupan kita sebagai orang mukmin dan orang Islam. Kerana sebagai seorang mukmin, dia beriman kepada Allah. Sebagai orang Islam, dia beramal ibadat kepada Allah SWT. Tetapi apalah sekiranya amal ibadat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu taala semata-mata kerana kita mengambil barang yang haram ataupun syubhah. Sedangkan di zaman-zaman yang mencabar ini, perkara-perkara yang haram dan yang syubhah itu mungkin haram kita tak ambil secara terang-terangan. Tetapi yang syubhah ini yang satu perkara yang perlu diberhati-hatikan supaya kita jangan terlibat dalam perkara-perkara yang haram dan syubhah. Kerana kita bimbang. Kita mengaku sebagai orang beriman, kita mengaku sebagai orang Islam, beramal, beribadat apa yang Allah Ta'ala perintah. Tetapi amal ibadat kita itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala lantaran kita sendiri yang melaksanakan benda-benda yang diharam tanpa kita ambil perhatian, ya. Jadi mudah-mudahanlah tajuk yang kita bicarakan sekarang ini memberi kesedaran yang sudah tu minta ampun, istighfarlah kepada Allah Subhanahu taala di atas ketelanjuran kita, di atas kejahilan kita. Tetapi yang akan datang ni mudah-mudahanlah kita pelihara, jangan sampai kita masih nak meneruskan juga perkara-perkara yang haram ataupun yang syubhah. Kerana apalah maknanya kita mengambil benda yang itu dalam masa sama ibadat kita tak diterima. Mungkin tak kerugian sangat kalau sekiranya orang itu orang yang tak beribadat, ya. Orang yang tak beribadat, maka tak ada istilah amalan dia tak diterima, ya.
Tapi kita yang beribadat ni lah. Ini yang perlu kita jaga. Kita beribadat. Beribadat sungguh. Kalau semayang tu sampai hitam, dai-dai. Ya? Sampai ke matu, lutut punya semayang. Puasa tu sampai kurus, kering. Tapi kalau tak jaga perkara-perkara yang haram, maka amalan ibadat tu tak diterima. Jadi rugi sangatlah. Mudah-mudahanlah dengan peringatan yang dipaparkan di dalam tajuk kita ni akan menjadi kesedaran kepada kita yang sudah itu kita bertaubat, kita tidak akan mengulang lagi perkara-perkara yang terlalu, dan yang akan datang kita berusahalah sedaya mungkin untuk memastikan bahawa kita tidak terlibat dengan haram dan syubhah. Kalaupun ada dengan tidak disangka, tidak disengaja, maka kita mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala, kerana itu sajalah kemampuan yang mampu kita pelihara. Kalau lebih daripada itu makanya minta Allah Ta'ala ampunlah segala dosa kita, insya-Allah. Nah, baik, kita tengok sedikit apa yang dinasihatkan dalam kitab kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ibni Abbas ialah Abdullah bin Abbas, maknanya sepupu Nabi, ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi Ibni Abbas radhiyallahu anhu mana Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata dia, Allah tidak akan menerima sembahyang seseorang kamu selagi di dalam perutnya ada sesuap dari yang haram. Kalau kita kira kepada tajuk apa daripada lafaz yang dikatakan ini, kita pun tak tahulah apa yang ada dalam perut kita ni, berapa kesuap, tak tahulah. Nah. Cumanya kita anggap bahawa kalau apa pun, berapa suap, berapa makanan, berapa hidangan yang kita makan sekalipun, kalau di atas kejahilan kita, ketelanjuran kita di masa-masa yang lalu, maka kita mohon ampun kepada Allah SWT lah. Kerana apa? Yang sudah tu kita pun tak tahu. Sebab makanan yang kita makan, entah berapa suap, dah jadi daging darah pada kita. Yang menyebabkan perkara ini bukan boleh dapat di asing, kalau boleh diasing-asingkan, dibahagi-bahagikan, bolehlah ditapih-tapih. Tapi kalau dah jadi daging darah dalam perut kita, macam mana kita nak kata? Makanya minta ampunlah kepada Ta'ala di atas apa yang lalu itu. Kerana apa? Kita buat dalam keadaan jahil. Mudah-mudahan di atas kejahilan kita itu Allah Ta'ala ampunkan. Sebab itu dikatakan taubat seorang itu yang dilakukan dalam keadaan jahil, kemudian apabila dia sedar, maka dia minta ampun kepada Allah Ta'ala dengan segera dan taubat segera, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Jadi ini pun begitu jugalah. Yang sudah tu, sudahlah, nak buat macam mana lagi. Bukan boleh nak korek, bukan boleh nak basuh. Ya, kita terima secara hakikat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan kita sekarang dan yang sudah-sudah itu. Asalkan kita betul-betul berazam untuk apa? Untuk tidak mau lagi mengulang perkara-perkara yang macam itu. Berkata pula Ibni Umar radhiyallahu anhu, Ibni Umar juga Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sekiranya kamu sembahyang hingga bongkok, ini sembahyang sungguhlah, kan? Dan kamu berpuasa hingga badan kamu menjadi seperti lidi, kurus kering, puasa sungguh. Kita bulan puasa gemuk. Bulan puasa makin gemuk. Pasal apa? Yang bulan tak puasa tak makan, hak bulan puasa lagi sakan makan, gemuk. Kalau timbang sebelum puasa dengan lepas raya, meningkat 2 kilo, 3 kilo kan. Maknanya orang ni puasa sungguh sampai kurus kering. Tidak akan diterima semua itu dari kamu, melainkan amalan yang dibuat dengan warak yang sungguh-sungguh. Istilah warak ni maksudnya berhati-hati. Dia meninggalkan yang haram dan berhati-hati perkara yang syubhah. Itu warak. Maknanya haram, dia memang tak ambil lah, itu haram. Dalam hal yang syubhah, dia cukup berhati-hati. Itu nama dia warak. Sebab apa? Yang kita kata yang syubhah
yang apa syubhah ni, dia kadang-kadang sukar untuk kita memastikan halal atau haram. Sebab itu dikatakan kalau kita nak pastikan perkara tersebut halal atau haram, tengoklah asal dia. Kalau asal dia haram, kemudian timbul keraguan. Asalnya haram, timbul keraguan, maka balik kepada asal, iaitu hukumnya haram. Tapi kalau asalnya halal, ya, asalnya halal, kemudian timbul keraguan, maka kita kembali balik kepada yang asal, hukumnya halal. Namun bagi orang yang wara', sama ada benda yang haram dia ada keraguan, ataupun benda yang halal ada keraguan, maka dia anggap itu satu perkara yang meragukan, maka dia akan elakkan. Itu nama dia wara'. Jadi kita ni ambil yang paling mudah. Kalau asal dia halal, kemudian timbul keraguan, kita ambil asal. Halal lah. Halal. Maka apa? Kicap. Kicap hukumnya halal. Kemudian timbul ragu. Betul ke kicap ni ada campur dari tulang tu tulang ni? Ragu. Tapi asal apa? Kicap. Kicap makanlah halal lah. Bagi apa? Bagi kita yang tak berapa wara'. Tapi bagi yang wara', benda yang halal itu juga apabila timbul perasaan syak, maka dia akan tinggal juga yang walaupun asalnya halal. Apatah lagi kalau yang asalnya haram, maka lebih-lebih lagi lah dia tinggal. Dalam kitab Taurat ada tersebut, sesiapa yang tidak menghiraukan dari mana sumber makanannya, dia tak kisah. Asalkan boleh makan, sudahlah. Asalkan sedap, sudahlah. Apatah lagi tulis halal. Ada cop halal. Ya? Pada dia, dah cop halal tu, halal lah. Ada. Dia puas tanggung lah. Dia buat senang. Dia puas tanggung lah. Jadi maknanya kita tak ambil hirau. Tapi sepatutnya kita zaman-zaman sekarang ni, walaupun ada cop halal, bagi orang yang wara', tengoklah gayanya. Syarikat mana, keluaran mana, ya. Kalau dapat buat lawatan tengok ke tempat dia tu, baru tahu kan. Jadi maknanya pada kita ni kalau ambil tak hirau langsung, apatah lagi benda tu lebih berat kepada yang haram. Jadi katanya, nescaya Allah tidak akan menghiraukan pula dari pintu mana ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Banyak pintu neraka. Nak masuk mana, masuklah. Pasal apa? Soal makanan kemarin, hang nak makan apa pun nak makan, maka masuk neraka pun masuklah pintu mana pun, tak suruh pilih-pilih lah. Neraka ni tak sah kira pintu mana lah, pintu mana pun tak mau pilih lah. Tapi nak kata apa, bila dah masuk ke lorong tu, yang ada lorong pintu neraka. Kalau kita masuk lorong ni, yang ada lorong pintu syurga. Ya. Jadi mana lorong pintu syurga, tak kira lah syurga mana. Hak baik ke? Hak koman sekali pun tak apa. Syurga hak koman sekali pun tak apa, asalkan nama syurga. Ya. Tapi kalau dah lorong tu lorong neraka, masuk pintu mana pun nama dia neraka. Ya. Yang pastinya, yang popularnya bila kata neraka tu panas. Kod adalah neraka tu neraka sejuk. Siapa nak pilih neraka sejuk? Aku neraka panas, aku tak mahu neraka sejuk. Neraka sejuk siapa nak? Pendek kata, bila kata neraka tu, kalau panas dah tentulah panas. Sejuk pun tak tahan juga. Tak percaya, kita duduk dalam peti ais tengok kan. Ataupun kita pegang ketuk ais dah lah. Sat dia tangkap sini. Tu baru sebelah tangan. Pegang dua belah macam mana? Jadi maknanya, bila kata neraka tu, panas ke sejuk ke memang tak tahan lah. Jadi maknanya, di sini dikatakan, kalau kita di atas dunia ni, tak ambil kisah tentang nak makan sumber makanan kita halal ke haram. Asal aku sedap, aku berselera, aku makan. Apa dia? Mi helam. Kan dia popular ada mi helam. Pasal pada ada he, ada lam tu. Hak lam tu tak apalah. Jadi, oi, cukup syok mi helam ni. Boy. Padahal tak banyak lagi mi in lah pun apa semua ada kan. Mi rebus in lah apa semua ada. Kita lebih helam lah juga lagi. Pasal sedap. Tak tengok ke siapa tukang masak dia? Tak tengok ke kuali dia, kuali macam mana? Allahu Akbar. Ya. Jadi pastikanlah sikit kan. Kalau lapar sangat tu saya tak tahulah nak kata. Cari pekan mana pun
dalam pekan tu tak ada satu kedai yang nampak Islam. Habis-habis Islam mamak. Oh, mamak boleh lalu. Padahal mamak pun pakai kepiah gitu aja. Mamak nama apa ni? Mamak. Semua sama dia ada gerang-gerang juga lah. Kan? Kat tu kita nak kira lah. Pakai kain plekat, pakai kepiah mamak. Tak ada kah? Kalau ada hak cari. Siapa dia? Melayu. Melayu Islam. Cara yang paling mudahnya bila kita Melayu tu Islam. Tak boleh tanya, hang buka kedai ni hang sembahyang tak? Tak payah tanyalah kan. Dia kedai Melayu tu Islam lah. Daripada pergi kedai helam, daripada pergi kedai mamak, baik pergi kedai Melayu lah. Ada pasal apa? Bila kita Melayu tu Islam. Tak payah tanya ada sembahyang subuh ke tak usah tanyalah. Sembahyang zuhur tak usah tanyalah. Pasal apa? Hati kita kata dia Islam. Terus ada buruk sangka. Dia ni Melayu tapi sembahyang tak ni. Buat betul lagi. Kalau bahasa orang macam tu terus ada makan lah. Balik makan di rumah lah. Kan? Pasal apa? Kalau kita ada timbul keraguan, hilangkan yang ragu tu, ambil yang tak ragu. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hindarkanlah apa yang meragukan dan ambillah apa yang tidak meragukan. Jadi kalau Melayu, kedai Melayu pun ada rasa ragu lagi, tak salah. Tak salah nah. Biasalah orang yang suka makan di pekan ni dia tak kita sangat. Baik. Dalam kitab Taurat ada tersebut siapa yang tidak menghiraukan dari mana yang tadi nah. Kata Sufyan Sauri rahimahullah taala, perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya yang haram dalam ketaatan kepada Allah Taala. Sumber rezeki dia, pendapatannya kebanyakannya ialah yang haram. Tapi dia rajin buat taat kepada Allah Taala. Semayang tak tinggal, sedekah rajin, pergi Mekah pun okey, beberapa kali, Laksana orang yang menyucikan baju yang bernajis, baju dia ada najis, dia cuci baju dia dengan apa dia? Dengan air kencing. Najis banyak tu, najis sikit lah. Ambil air kencing basuh. Hilang najis tak? Bukannya nak hilang najis tetapi menambahkan najis. Tentulah perbuatan itu tidak akan menyucikan baju itu, malah menambahkan najisnya lagi. Maknanya walaupun kita membelanjakan harta tu nampaknya baik, bersedekah, berwakaf dan sebagainya, bagi anak isteri makan, bagus, tapi apabila sumber yang kita bagi itu haram, dia seolah-olah kita menyuapkan dalam mulut orang lain benda yang haram yang kita cari tadi. Kalau kita tak bagi ke dia tak makan yang haram. Tapi kita bagi. Itu maknanya kita telah menambahkan lagi haram perbuatan kita satu hal. Kita menambahkan haram yang ada kita bagi kat orang lain, bagi kat orang lain lagi. Kalau nak buat kenduri tu carilah yang halal. Kita nak buat kenduri panggil ribu-ribu orang. Carilah yang halal. Memanglah orang yang makan dia tak tahu bagus masak punya masak kurma ni bagus tapi carilah yang halal supaya jangan kita buat pasal menambahkan dosa untuk mengharamkan, memasukkan sumber yang haram dalam perut orang lain pula. Bila nak habaq tu, bila nak tarik balik tu. Kan? Itu yang katakan bukan kata dapat menyucikan baju itu, dia kata malah menambahkan najisnya. Mana bukan nak dapat pahala, tetapi menambah banyakkan lagi dosa. Pasal apa? Bab sumber yang haram walaupun buat taat. Maka seelok-eloknya sumber yang haram tu buat yang haram lah. Tambah-tambah elok. Malah tambah-tambah elok lah. Pasal apa? Dia ada haram, buat kerja yang haram. Dah tentu dah. 2 kali haram, 2 kali timpa. Kalau orang kata apa, kalau masuk neraka pun puas hati puas hati. Kalau tidak macam ni, aku buat taat tak kira. Pergi Mekah berapa kali dengan duit haram. Kan? Nak dapat pahala haji mabrur.
Ada? Ini ya. Yang maknanya pada kita ni mencari yang halal itu merupakan satu yang wajib, fardu ain. Wajib atas kita, fardu ain atas kita memastikan yang halal. Elakkan yang haram ataupun sama-sama elakkan juga yang syubhah. Jangan asalkan boleh makan sudah. Lagi-lagi lebih-lebih lagi kita sebagai suami, orang yang bertanggungjawab menyediakan rezeki kepada anak isteri. Anak isteri tak tahu apa di rumah. Dia ingat apa yang ayah dia buat balik, pak dia buat balik, suami buat balik, elok dah tu. Tapi kita yang bawa balik benda yang tak elok bagi mereka makan. Sebab apa? Sumber daripada yang tak elok tu akan menjadikan daging darah. Dan bila jadi daging darah, maka dia yang makan, saya yang makan, isteri yang makan, anak yang makan, dia juga akan menjadikan amalan sukar untuk nak buat. Ataupun tak diterima juga. Siapa punca dia? Kita. Maknanya dosa yang dia buat itu dapat kat kita sama. Allah Akbar. Na'udzubillah. Kata Ibni Mubarak rahimahullah ta'ala, menolak satu dirham yang syubhah. Bukan satu dirham yang haram, tetapi satu dirham yang syubhah. Yang syubhah maksudnya benda yang tak pasti. Halal ke haram ke? Halal ke haram ke? Tolak bang. Apa dah jadinya? Ada lebih dicintai oleh Allah. Tuhan sangat suka orang yang berhati-hati begitu. Maknanya menolak benda yang syubhah. Haram dia memang tak ambil. Tapi syubhah tu, oh boleh kan ni? Boleh. Tak salah. Mana lebih dicintai oleh Allah daripada bersedekah dengan 100,000 dirham, kemudian ditambah lagi dengan 100,000 dirham lain, 100,000 dirham lain lagi, hingga kira-kira 600,000 dirham. Tak kira lah dirham ke ringgit ke apa pun tak kisah. Yang pastinya kita hanya menolak 1 dirham, 1 ringgit. Benda ni aku nak beli, aku pun ragu-ragu lah, elok ke tak elok ke, halal ke tak halal ke, haram ke tak haram ke. Untuk salah. Daripada kita ada duit 6,000 dirham, 600,000 dirham, kita bersedekah. Tuhan suka orang yang tolak 1 dirham yang syubhah tadi. Maknanya kalau gitu kita ni dalam hal kita beribadat ni, maknanya kena ada sedikit sebanyak ilmu tentang memastikan perkara itu syubhah tak syubhah. Belek sikitlah benda-benda tu. Benda-benda kalau macam buah-buahan tu tak apa ketara sangatlah, kita pun tak kan. Tapi kalau benda-benda yang jenis-jenis yang melibatkan sembelih dan sebagainya tu, berhati-hati sikitlah. Usaha kira oh murah ni. Murah ni. Kita pun asal kata murah tu beli selalu kan. Tapi benda tu haram. Apa dia murah? Musim nak raya ni jual daging murah. Daging yang murah. Kebab apa? Kebab tembak. Orang jual 30, kita 20 cukup. Mai 20 ya. Kita pun dengar-dengar dekat apa nama Wahab. Allah Wahab. Wahab tak. Dekat kawan tu RM30, dia ni 20. Kalau gitu mai 2 kilo. Tak pasti dah kita macam mana kebab tu, lembu tu yang boleh dijual RM20. Cuba-cubalah kita pastikan, fikir-fikir balik. Kalau logiknya, kalau barang tu dia beli elok-elok, memang harga RM30 tu harga yang standard zaman lain, masalah ni. Tiba-tiba dia boleh jual 20. Kalau dia beli lembu atau kebab, dia tak boleh buat kerja dah RM20. Banyak kuli pun tak cukup. Jadi maknanya bila sampai dalam hal macam tu, ada perasaan syubhah pada kita. Bagi orang yang kita lah, orang yang beriman dan berislam ni, sepatutnya ada sedikit ilmu tentang berhati-hati tentang perkara yang syubhah itu. Jangan selanggak buta tu saja nah. Kalau dah kita yakin dia, kalau lembu tu memang lembu tipunya, tapi kita tak ada syak langsung. Pasal orang jual 30, dia pun 30 juga. Tak apalah, dia ambil lah. Dia hak tipu tu hak dia. Kita ambil, rasa tak ada ragu-ragu sedikit pun. Ambil. Maknanya kita perlu ada rasa. Kalau
Cuk, ada rasa tu. Pakai apa daging lembu fresh ni, baru ni. Baru memang baru pun. Jadi itu perlu ada sikit pada kita nah. Maknanya tolakkanlah suatu dirham yang syubhah. Itu Tuhan lebih suka lagi daripada kita berderma, bersedekah yang banyak. Kata Sahal bin Abdullah Al-Tasdari rahimahullah ta'ala, barang siapa memakan yang haram, maka seluruh anggotanya akan bermaksiat. Sama ada ia suka atau tidak, dan ia mengetahui atau tidak. Pasal apa? Makanan yang haram itu sudah menjadi daging darah. Daging darah kita dah mengalir ke kepala. Daging darah kita mengalir ke tangan. Daging darah kita dah mengalir ke kaki. Maka tangan, kaki kita itu telah melakukan, menggunakan perkara yang haram tadi. Maka seolah-olah kita buat maksiat dengan anggota kita. Sedangkan benda tu punca pada makan ya. Sama ada benda kita suka ke, tak suka ke, tahu ke tak tahu ke, rupanya sumber yang haram tadi jadi daging darah kita, pergi ke tangan, tangan buat kerja maksiat. Pergi ke kaki, kaki buat kerja maksiat. Tahu no? Jadi tapi tu orang kata, payahlah mengaji macam ni Kalau tak mengaji kembali senang semua okey belakang semua okey kan mengaji macam ni berasa hak tu tak kena, hak ni tak kena. Payahlah. Mengaji hak yang senang-senang dah lah. Dan barang siapa makan yang halal, di sebalik daripada makan yang haram tadi. Dan barang siapa makan yang halal, maka seluruh anggotanya akan taat. Macam tadilah, daging darah dia pergi ke tangan, daging darah dia ke kaki, daging darah dia ke fikiran. Maka dia gunakan anggota tadi, buat taat. Dengan sebab apa? Dibekali dengan benda-benda yang halal. Dan ia akan diberi taufik untuk membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Maka ada pula Tuhan tambah lagi, satu lagi saham dia, iaitu rasa taufik nak buat kebajikan. Mana keinginan nak buat baik tu ada. Bermula-mulanya tadi kalau buat jahat jadi maksiat. Kalau dia buat baik pun jadi maksiat. Pasal apa? Sumber yang haram tadi. Yang ini bila buat makan yang halal, maka dia anggota dia buat taat. Kemudian bila Tuhan taufikkan lagi, makna boleh buat lagi benda yang taat tu, maka bertambah-tambahlah rasa. Sebab apa? Itu sebabnya di antara orang-orang Sufi, mereka ni orang yang selalu mentaqarrubkan diri kepada Allah Ta'ala. Malam-malam biasanya dia berzikir, berwirid, baca Quran. Tapi pada satu malam dia rasa pasal apa ni malam ni, berasa malas sangat, segan sangat, mengantuk sangat. Pasal apa ni? Lalu dah rupanya dia bila tengok-tengok dalam simpanan dia, kalau kita lah ni peti air lah kan, ada sesuatu benda yang orang kata apa, bukan haram, halal, tetapi benda tu tak termasuk dalam benda keperluan. Orang yang kata benda yang bermewah-mewah dalam makanan, yang tu saja diambil, dibuang. Kerana apa? Inilah yang menyebabkan dia rasa malas, segan, tak berminat untuk nak buat amal ibadat. Tu bagi orang yang menghargai rasa nak buat ibadat tu, dengan kita yang tidak pernah merasai apabila boleh buat ibadat. Ataupun kita pula merasakan antara boleh buat ibadat dengan tak boleh buat ibadat tu sama sajalah. Rasa rajin buat, rasa malas tak apalah, esok aku buat pula. Tapi sebenarnya bagi orang yang begitu berhati-hati, hak rajin tu, maka dia rasa ini satu rahmat yang Tuhan turunkan kepada dia, berikan kepada dia, maka menyebabkan dia rasa rajin, baca ringan nak buat. Tapi bila rasa malas, sepatutnya dia kena cek balik. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan rasa malas dia tu, rasa segan dia tu, rasa tak berminat tu, mungkin ada sebab. Tapi pada kita, dia malas jadi kita tarik selimut je lah, tidur lah.
Pada kita tak kisah, tidak menghargai. Tapi bagi orang-orang yang ahli ibadah ataupun abid, maka benda-benda yang semacam itu dia akan rasa sesuatu yang ganjil, sesuatu yang musibah ditimpakan ke atas diri dia. Para salafus salih rahimahullah ta'ala pernah berkata, jika anda makan apa saja yang anda dapat, nescaya seperti itu juga anda akan amalkan apa saja yang kita nak buat. Betul ya tuan? Maknanya apa nak makan, makan. Apa yang teringin nak makan, makan. Maka amalan kita pun begitu jugalah. Berasa nak buat, buat. Berasa tak buat, tidak. Jadi betul apa yang dia kata tu. Sebab apa? Sebab makanan tadi ada mempengaruhi kepada amal ibadat kita. Mana? Mempengaruhi kepada amal ibadat kita. Maknanya jikalau sekiranya makanan kita tu, kalau enjin ni kita kata minyak lah nah. Selalu duk pakai minyak bagus, hanya ribuh minyak koman sikit. Dia punya enjin berjalan macam mana? Nasib baik hidup. Kalau tak hidup, kalau tidak tak hidup langsung. Kalau dia hidup pun dia malak macam mana? Mungkin kalau boleh kita kiaskan kepada badan kita dengan makanan, dengan enjin kita, dengan minyak-minyak yang kita masukkan. Kemungkinan dia juga akan ada kesan sampingan dia tu, sebab patutnya dia pakai minyak ini dibubuh yang minyak ni hak murah dah lah. Kan? Rupanya dia akan kesan. Maka begitu juga pada kita ni, jika anda makan apa saja yang anda dapat, apa tak kira lah. Tak kira. Nescaya seperti itu juga anda akan beramal. Maknanya apa juga berasa nak amal, amal. Dak pun dak lah. Pasal apa? Tak ada rasa menghargai amalan yang kita boleh buat itu. Kerana pasal makanan tadi pun kita tak menghargai perut kita tu untuk nak apa yang patut kita isi kan. Pada pendapatku, orang yang makan dari yang haram dan dari yang syubhah, dua benda. Satu benda yang haram, jelas haram. Yang kedua, yang syubhah, yang antara halal dan haram ragu-ragu. Kata halal ke, haram ke, boleh lah. Itu nama syubhah. Meskipun pada lahirnya ia telah buat ketaatan, nampak pada lahirnya dia buat taat, tapi makanan dia apa? Haram dan syubhah. Maka semua ketaatannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah terima ni lah. Kita dulu dah minggu sudah kita sebut bahawa soal terima daripada Allah Taala amal ibadat daripada Allah Taala ni, yang nak terima tu hak Allah Taala. Allah Taala berhak nak menerima atau tak terima amalan kita nah. Walaupun kita buat cantik macam mana pun, kalau Tuhan nak terima atau tak terima, hak Allah Taala. Tetapi hak kita, kita kena tanya hak kita. Hak kita apa? Sudahkah kita memelihara hak kita? Hak apa? Mencari yang halal, mencari yang baik, mencari yang elok, berusaha menghindarkan yang haram, berusaha menghindarkan yang syubhah. Itu hak kita. Apabila kita mengabaikan hak kita, maka hak Allah Ta'ala jangan dipertikailah. Allah Ta'ala nak bagi terima atau tak terima, walaupun elok, tak ada masalah kalau Allah Ta'ala tak mau nak terima, walaupun elok. Apatah lagi kalau benda tu memang tak elok, kalau Allah Ta'ala tak terima, memang hak Allah Ta'ala lah. Tidak ada siapa yang boleh nak mempertikai, menghalang, menegah, bertanya pun tak payah. Sebab hak kita yang perlu kita peduli ya, ambil balakat. Baik, tengok sebelah. Firman Allah Taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Maidah ayat 27. Tuhan hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Apa dia? Yang memelihara dirinya dari kejahatan. Makna amalan-amalan yang buat ini ialah nak jadi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang bertakwa tu ialah orang yang beriman yang bertakwa. Kalau orang tak beriman tak nama takwa. Sebab apa? Beriman tu dalam hati kita, yang beramal tu ialah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Junjung apa yang Tuhan perintah
dan tinggal apa yang Tuhan tegah. Itu nama dia iman kita ataupun takwa kita. Jadi kalau sekiranya kita tak ambil yang kita suruh dan tak tinggal apa yang tegah, yang haram dan syubhah tadi, maka tak ada orang takwa. Bila tak ada takwa, orang yang takwa, maka Tuhan kata, Tuhan hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja amalan-amalan ataupun ibadat-ibadat. Kalau tak jadi orang takwa, tak ada. Sabda Nabi SAW, Innallaha tayyibun la yaqbu illa tayyiban. Sungguhnya Allah itu baik, tidak menerima melainkan yang baik. Kalau satu orang yang popular, nama dia terkenal, dia tidak akan menerima sesuatu yang lebih kurang lah. Pasal apa? Kalau kita kata ejen-ejen ataupun syarikat-syarikat yang jenama, yang popular, dia tak akan buat barang dia cincai-cincai. Walaupun barang dia mahal, barang oleh murah, nampak siapa, dia tetap mempertahankan harga dia. Sebab apa? Kualiti barang dia tu mahal, elok, mesti siapa pakai tahulah. Tapi dia kata, nampak sama je, hak ni murah lagi, ambil tengok. Kita akan dapat merasai perbezaan dia, yang murah tetap murah. Maka Allah Ta'ala bukannya ejen murah atau mahal, tetapi Allah Ta'ala sekaya-kaya, maka tentulah dia akan menerima sesuatu yang terbaik, tak mau cincai-cincainya. Kalau begitu, sungguhnya Allah itu baik, tidak menerima melainkan yang baik. Kalau kita nak mempersembahkan sesuatu kepada seseorang, tak kira lah, bukan kepada raja, kepada orang biasa pun, nak bagi benda yang elok ke benda yang tak elok. Kadang-kadang kita pun pilih-pilih, dia ni orang miskin bagi hak ni jadilah. Tapi kalau nak bagi kat orang yang kaya sikit, nak bagi hak yang standard dengan kekayaan dia, kan? Maknanya gitulah. Apatah lagi kita nak mempersembahkan kepada Allah Ta'ala, maka sudah pastilah persembahan kita tu barang yang baik. Tiba-tiba kita buat cincai-cincai je, balut-balut gitu-gitu, hai lah. Hak yang ni balut kami cantik, hak ni balut dengan sahabat je. Jadi maknanya lebih kurang. Pemakan haram yang taat tentu sekali akan menghadapi beberapa rintangan lahir dan batin. Pemakan haram, orang yang makan haram, yang taat tapi dia makan haram tapi dia buat taat. Nampak lah beza tu. Dia kerja dia dapat benda yang haram tapi buat taat. Pemakan haram yang taat, tentu sekali akan menghadapi beberapa rintangan lahir dan batin. Dalam dia nak buat ibadat taat itu ada halangan. Halangan apa? Halangan rasa apa? Rasa rajin, rasa seronok, rasa malas, rasa segan, buat lebih kurang, itu nama. Sehingga merosakkan pula semua ketaatan tadi. Kalau dia buat pun buat yang tak elok. Menurunkan dan mengeluarkannya dari sifat taat dan ibadat. Maknanya taraf taat dan taraf ibadat tu kualitinya tak ada. Pasal apa? Dia buat taat, dia buat ibadat, tapi makanan haram. Mana kualiti taat, kualiti ibadat tu kalau ada pun sikit ataupun mungkin langsung tak dipakai. Perkara ini akan menjadi terang dan nyata bagi orang yang cuba meneliti. Kalau dia dah buat eksperimen, cuba tengok kita ni buat elok dah, sembahyang rajin dah. Cuba makan hak tak elok tengok jadi macam mana. Ambil hak yang lebih kurang jadi macam mana. Tuhan akan rasakan kepada diri kita rasa malas, rasa tak apa, rasa ringan, bolehlah. Saat ni pun tak apalah. Esok aku ganti lain lah. Ada. Ataupun cuba memerhatikan pada diri sendiri atau pada diri orang lain. Itu orang yang cuba nak buat percubaan, eksperimen ya. Dengan syarat ia tidak ditipu oleh hawa nafsunya, jangan tipulah, atau keliru oleh keadaan yang benar. Kalau dia akan rasa sungguh-sungguh, dapat rasa. Inilah berapa maknanya ibadat yang kita buat itu, yang ikhlas akan lain rasa dia, yang tak ikhlas akan rasa lain rasa ibadat dia. Kini jelaslah sudah bahawa yang haram itu wajib dijauhi dalam segala hal dan keadaan. Mana apa hal dan keadaan pun, kalau yang haram tu elakkanlah. Sama ada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kenderaan, ya, apa-apa juga, elakkanlah benda yang haram.
harus memelihara diri daripadanya, sepatutnya kita kena jaga diri daripada yang haram tadi. Dengan apa cara sekalipun, dengan apa keadaan sekalipun, kita cubalah elakkan diri kita jangan sampai terlibat dengan yang haram. Jadi benda haram ni bukanlah sekadar makan saja yang haram. Telah kita sebutkan kemarin bahawa kalau kita beli pakaian yang 10 dirham, 1 dirham daripadanya terdapat benda yang haram, maka amalan kita tak diterima. Jadi maknanya kita kena jagalah perkara tersebut supaya amalan kita tu walaupun sedikit, tapi kalau diterima, maka itulah nilai di sisi Allah Taala. Tapi kalau banyak sekalipun tak diterima, maka apalah nilainya pada manusia yang nak memberi penilaian. Jadi mari kita berazam untuk memelihara benda yang haram, memelihara yang syubhah. Mudah-mudahan amal ibadat kita tu tidak disia-siakan dan kita pun tidaklah jadi orang yang letih begitu saja, insya-Allah. Kita sampai kepada bimbang terhadap syubhah. Ya.